Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Kita masih lagi membahaskan tentang hal yang berkaitan dengan isim yang marfu', ya. Isim yang marfu', ya. So tanda marfu' dia apa dan apakah penyebab dia dapat pangkat marfu', ya. Kita tengah bahas perkara tersebutlah. Tapi izinkan saya start balik daripada awal. Saya suka ulang supaya tuan-tuan ingat dan melekat betul-betul dalam kepala. So dengar saya sebut sekali lagi secara verbal. Kemudian nanti pada video yang kedua kejap lagi saya akan tunjukkan dalam bentuk diagram pula. Diagram tu saya dah selalu tunjuk. Dan di tangan tuan-tuan pun ada diagram tuan-tuan sendiri. Tapi kita tunjuk, kita buat konsep yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Perasan tak? Dalam Al-Quran ni Allah ulang perkataan yang sama dan Allah ulang arahan dan perintah yang sama. Dan ulang amaran yang sama. Betul ke tidak tuan-tuan? So Al-Furqan ambil konsep yang sama dengan Allah ajar kita. Ulang supaya orang ingat, supaya orang faham, supaya orang ingat, supaya orang faham. Ulang. Saya tak jemu untuk ulang. Asalkan tuan-tuan jangan jemu untuk mendengar saya mengulanginya. Sebab benda ni walaupun susah, jadi kalau hari-hari buat, benda tu jadi senang kan. Hari-hari dengar kan, benda tu jadi senang. Okey, tuan-tuan dengar saya start daripada awal balik. Okey, kita belajar isim peringkat yang ketiga. Kita belajar kalimat isim. Tapi pelajaran perbahasan pada peringkat yang ketiga ni, saya menjelaskan isim ada dua jenis. Satu isim yang mabni, isim yang kebal. Satu lagi jenis isim biasa, isim yang mu'rab. Ingat kan? Isim-isim yang mabni adalah semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi dia. Ingat tak? Ya, isim dhamir kan. Kemudian isim mausul ni isim mewakili. Kemudian kita ada isim isyarah, isim tunjuk kan. Isim tunjuk yang dekat ini, isim tunjuk yang jauh itu. Lepas tu kita ada isim tanya. Siapakah, bilakah, manakah, berapakah, bilakah. Itu semua adalah isim tanya. Kemudian kita ada isim syarat. Syarat ni dia mesti nak kepada jawab. Siapapun yang mak pilih, nescaya saya terima. Bila pun awak datang, nescaya saya gembira. Mana pun awak pergi, nescaya mereka ikut. Dia bila pun tu, dia mesti kena ada nescaya dia tu. Macam tu tuan-tuan. Kemudian kita ada isim zaraf. Isim zaraf di atas, di tepi, di antara, ataupun semalam, tadi, besok, apabila, itu semua adalah isim zaraf. Isim zaraf ni tuan-tuan tahu ada dua jenis. Satu zaraf masa dan satu lagi zaraf tempat. Yang terakhir yang tuan-tuan baru saya jelaskan ialah tentang isim fa'il. Contohnya amin. Perkenankanlah itu isim. Tapi dia bertindak macam fa'il kan. Ada lagi beberapa kalimat lain. Ini saya jelaskan peringkat yang ketiga sebab apa? Sebab jarang-jarang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Ini gharib betul. Dua kali atau sekali je lah tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. So, tapi dia ada lah. Jadi kat sini saya jelaskan jugalah. Okey, kemudian ada satu lagi jenis. Itu jenis yang pertama. Jemur semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi tu dia kebal. Dia mabni. Okey. Jenis isim yang kedua pula ialah isim biasa. Yang tidak kebal. Jadi kalau isim-isim yang tidak kebal ni Ustaz, maknanya apa? Maknanya hujung dia bolehlah tuan-tuan ubah-ubahkan baris. Sedangkan isim mabni kebal, dia kebal lah. Tak boleh tukar. Isim tanya, isim tunjuk tu semua tak boleh. Tak boleh tukar. Kaifa kan maknanya bagaimana kan. Jangan tukar jadi kaifu, tak boleh. Kaifi tak boleh. Kaifa lah. Maknanya dia kebal. Okey, kalau isim biasa pula, isim biasa ni yang boleh ubah-ubah baris hujung lah. Contohnya kalimat Allahu, Allahi, Allah kan. Pernah jumpa tiga-tiga kan? Masjidu, masjidah, masjidi. Ataupun kitabu, kitabah, kitabi. Saya selalu ambil contoh tu sebab kalimat-kalimat tu memang dekat dengan orang Melayu. Saya ambil lah 2, 3, 4 contoh tersebut. Tapi kalimat lain tuan-tuan boleh faham dengan sendiri. Baik, okey. Kalau dia ialah kalimat isim yang boleh berubah, dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan. Tu yang saya jelaskan. Dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh bari depan, ataupun dia boleh berpangkat marfu' bari depan. Dan yang kedua, dia boleh berpangkat mansub bari atas. Allah, tadi Allahu kan marfu'. Kalau yang kedua Allah, dia boleh berpangkat mansub kalimat tu. Kemudian yang ketiga, dia boleh berpangkat majrur, dia boleh bari bawah Allahi. Kalau tuan-tuan ambil contoh kalimat kitab, al-kitabu marfu', al-kitabah mansub, al-kitabi majrur. Nampak tak? Itu nama-nama pangkat. Okey Ustaz, saya tahu nama pangkat marfu', mansub dan majrur. Apa nama-nama baris dia pula? Okey, nama baris kalau bari depan orang Arab sebut dhammah. Siapa pernah belajar tajwid pernah dengar perkataan dhammah. Dhammah tu makna apa? Maknanya baris lah. Baris depan. Bukan pangkat pangkat dia marfu'. Nama baris dia dhammah. Kalau pangkat dia mansub, nama baris dia fathah.
Kalau pangkat dia majrur, nama baris dia kasrah. Tu beza antara nama baris dengan nama pangkat. Baik. Sekarang ni kita tengah fokus tentang marfu' dulu. Jadi, marfu' ke mansub ke majrur, perbahasan tetap sama. Yang pertama, saya nak bagi tahu apa tanda marfu'. Kalau masih kita belajar mansub, apa tanda mansub? Kalau masih kita belajar majrur, apa tanda majrur? Adakah tanda marfu' tu mesti kena dhammah saja? Tak. Itu saya dah jelaskan. Adakah tanda mansub tu mesti kena fathah saja? Tak. Saya dah jelaskan juga. Nanti kita masuk balik semula. Apakah tanda majrur itu kasrah semata-mata, Ustaz? Tak. Ada juga kadang-kadang Allah tak pakai kasrah, Allah pakai tanda lain. Okey. Sekarang ni fokus kita hanya pada peringkat pada kalau isim itu berada dalam keadaan marfu' dulu. Okey tuan-tuan, saya ulang balik, nanti kita tunjuk diagram. Kalau kalimat itu marfu', dia ada 3 jenis tanda. Kadang-kadang Allah pakai dhammah, itu yang paling popular lah. Kalau Allah tak pakai dhammah, dia akan pakai huruf waw. Una. Masa bila Allah pakai waw, yang pertama semasa dia jamak mudzakkar salim, yang kedua semasa di isim 5. Nanti saya bagi contoh semula. Okey, yang jenis yang ketiga, tanda marfu' ialah huruf alif. Masa bila Allah pakai huruf alif ni, Ustaz? Masa kalimat itu kalimat musanna, kalimat dual atau double. Masa di musanna Allah tak pakai dhammah tau, Allah pakai huruf alif nak tunjuk dia sedang berpangkat marfu'. Tapi biasanya Allah pakai dhammah kan. Tapi kalau di musanna jangan. Jangan pandai-pandai guna dhammah, bukan. Kalau kalimat tu musanna dia pakai huruf alif. Muslimani. Kalau dua masjid, masjidani, ani. Jangan pakai aini, tak pakai ani. Alif, ani. Jangan kira nun tu. Kira huruf sebelum nun tu. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu sebentar. Hari ni kita nak bahas tentang penyebab-penyebab marfu'. Kita ada 6 sebab kenapa kalimat isim itu dapat pangkat marfu'. Tanda marfu' tuan-tuan dah tahu kan? Okay. Apa penyebab dia pula? Penyebab dia hari ni saya nak jelaskan, dia ada 6 sebab kenapa kalimat-kalimat isim itu dapat pangkat marfu'. Okay, yang pertama, kerana dia subjek. Aliyu gemu'u. Aliyu gemu'u. Itu ialah rangka isim kan? Kalau rangka isim terdiri daripada subjek dengan khabar kan? Subjek dalam cerita saya mana? Ali. Okey, khabar di mana? Kenapa dengan Ali? Gemuk. Macam tu Ataupun Allah Maha bijaksana. Subjek dalam cerita saya mana? Allah. Jadi Allah tu kena Allahu. Allahu. Kemudian bijaksana, maha mengetahui, contoh alimun, Allahu alimun. Jadi Allah subjek, betul tak? Jadi kena baca Allahu. Kenapa Allahu? Sebab dia merupakan subjek. Kalau subjek mesti kena dapat pangkat, dia dapat pangkat marfu'. Allahu alimun. Alimun pun dapat pangkat marfu' juga, tapi kenapa? Sebab dia khabar. So tuan-tuan, subjek pun dapat pangkat marfu', khabar pun dapat pangkat marfu' juga. Nampak? Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau dia subjek kepada kana. Kana telah adalah dia Allahu Maha Besar. Jadi Allahu kena beri depan juga sebab apa? Subjek kepada kana. Kemudian yang ketiga ialah khabar inna. Khabar inna maknanya inna sesungguhnya kan. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah alimun. Mun dia alimun tu Maha mengetahui tu. Dia khabar kepada inna. Kemudian pelaku pun dapat pangkat marfu' juga. Telah masuk dia si Ali akan rumah tersebut. Jadi siapa yang buat kerja masuk? Telah masuk ia siapa? Ia Ali. Jadi kalau disebut Ali kat situ, Ali tu kena dapat pangkat marfu' juga. Kemudian yang keenam, kalau timbalan pelaku. Timbalan pelaku ni kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il yang majhul. Ali, dia telah dipukulkan. Telah dipukulkan. Siapa dia? Ali. Jadi Ali tu bukan pelaku yang buat kerja pukul orang tau. Dia tu ialah timbalan saja, iaitu timbalan pelaku. Okey tuan-tuan, nanti kejap lagi saya ulang balik dengan diagram. InsyaAllah tuan-tuan akan mudah ingat. So tuan-tuan tunggu sebentar video yang kedua insyaAllah.